Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumi fi ta'ala. Kita pakai surat 9. Adapun mengaku mahu dan menerima rukun-rukun Islam seperti sembahyang dan zakat dan puasa dan haji itu wajib usuli, dan mengerjanya dengan perbuatan rukun-rukun Islam itu wajib furu'i. Kerana inilah tiada jadi kafir orang yang tiada pernah sembahyang walaupun seumur hidupnya selama ia mengaku wajibnya dan menerimanya, dan tiada engkarnya, dan tiada buat perkara yang jadi murtad. Auzubillah. Maka nyata terang-teranglah orang yang berkata jadi kafir orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, padahal orang yang berkata itu ia mengaku bermazhab Syafi'i, atau ia tiada bermazhab mana-mana mazhab. Maka adalah orang yang berkata jadi kafir itulah orang yang sesat, lagi menyesat akan orang yang lain, menyesat akan orang yang lain pula. Na'udzubillahi min dzalika. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu wa taala, dialah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ada atas muka bumi dia dengan segala nikmat yang ada kat kita sekarang ni. Alhamdulillah. Khasnya diberi kita nikmat Islam melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Dengan Islam diberi kat kita tu, dia mudahkan kita pula untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Walaupun kalau tengok kesungguhan tu, kita kena tak bersungguh pun nak taat, nak tinggalkan maksiat, tapi diberikan kemudahan kat kita di situ. Alhamdulillah. Syukur diberi kita kehalubaan minat untuk nak belajar, nak terus nak memahami perjalanan agama, supaya benar-benar kita faham perjalanan agama, kita jadi orang ada agama. Agama kita agama Islam, bersama dengan Islam tu ada iman. Mudah-mudahan dikurniakan kita pula satu tahap lagi menghampirkan diri kita dengan ilahi yang dipanggil ihsan, insya-Allah. Alhamdulillah. Cukup diberi pada kita kesihatan, keupayaan, kelapangan masa, kedekat, minat, haloba untuk berada dalam majlis umpama ini. InsyaAllah kita nak manfaatkan, meneruskan perbincangan kita, bacaan daripada kitab Baku Iman. Kata pengarang kitab ni rahmatullah alaih, adapun mengaku mahu dan menerima rukun Islam seperti sembahyang dan zakat dan puasa dan haji itu wajib usuli. Kita nak bicara ni, dia nak buat satu rumusan dengan apa yang telah sikit sebanyak kita bincang mengenai tarif Islam apa dia. Ada rukun Islam yang 5, yang rukun dalam bab Islam ni bukan dengan makna rukun, melainkan khas dalam satu bab saja, iaitulah kalimah syahadah. Tu pun nisbah orang kafir nak masuk Islam. Di atas perbincangan yang telah kita bicara tu, beza antara rukun, syarat,
Dan rukun dalam Islam ni bukan makna rukun, bahkan dia makna besar. Dan walaupun bukan makna rukun, bukan bermakna boleh kita buat ringan dengan rukun Islam ni. Dah nama rukun dia besar, bahkan tinggal semayang khasnya dia antara dosa besar dalam bab-bab hukum hudud kan. Kalau buat jenayah mencuri, bunuh orang, minum arak, tuduh zina, sama ada muhsan atau ada muhsan, berbanding semua dosa-dosa tu, dosa lebih besar daripada tu dosa tinggal semayang. Hatta dosa bunuh orang pun dosa tinggal semayang besar. Kerana dosa bunuh orang, kalau atas kita bicara bab fiqh, dia termasuk dalam bab hukukil ibad. Maksudnya kalau bunuh ada istilah qisas, kita biasa dengar. Dan kalau waris yang dibunuh tu memaafkan, tak kena qisas. Boleh lagi dimaaf untuk tak kena tu, tapi kena bayar diat. Ataupun waris tu boleh dia kata kami maaf langsung lah, tak payahlah bayar diat apa. Di atas apa yang telah berlaku, sudahlah, janji kau taubat jadi orang baik, kami lepaskan saja kamu daripada apa-apa bayaran. Boleh waris buat gitu. Itu dosa bunuh orang. Tapi bab tinggal sembahyang ni dia bab dosa hukukillah. Yang tiada siapa boleh beri kemaafan di situ. Sabit salah, hari itu pun kita ada sebut sekali lalu dengan beberapa rukun syarat dan proses perbicaraan. Bila sabit ada saksi, keluarkan daripada waktu sembahyang yang boleh jamak, laksana bunuh masa tu juga. Bila sabit kesalahan, bila dah disuruh sembahyang, dah diancam tera tu akan dibunuh kalau dia tak mau sembahyang, pun tak mau sembahyang juga, bunuh masa tu juga. Tak simpan taruh lah. Lebih bahaya daripada coronavirus lagi. Nak sebut tak mana? Dan kata walaupun rukun Islam ni dia bukan makna rukun, melainkan macam mana kita dah sebut tu lah. Tapi bukan bermakna boleh beringan-ringankan dia. Bahkan dia ialah benda besar. Dah kata atas nama istilah rukun, nak menunjukkan benda ni, kalau benda rukun macam ni pun kau tak boleh jaga, syariat macam ni pun maksudnya tak boleh nak ambil berat. Kalau ambil berat dalam bab lain sekalipun, maksudnya kena tipu, kena kencing dengan syaitan, kena kencing, kena tipu dengan iblis. Ada orang duk sibuk dengan benda-benda lain. Duk sibuk lah, misalnya apa? Memantau siapa yang tak patuh SOP, tangkap. Contohlah kan. Sembahyang tak boleh. Sia-sia buat kerja. Saja saya suka sebut-sebut bab macam tu kan, supaya nak menunjukkan apa sebenarnya yang penting dalam hidup kita ni. Besar kita ni adalah patuh syariat. Zahir batin. Adapun undang-undang yang dibuat oleh manusia ni, tambah undang-undang sivil tu macam mana? Alamak, takat ambil suhu, takat tak ada menatang apa tu, yang QR code tu namanya apa? Mai Sejahtera tu tak pergi tent Mai Sejahtera. Alamak, kita yang buat undang-undang, kita yang boleh masukkan undang-undang, kita yang boleh ketatkan undang-undang, kita yang boleh longgarkan undang-undang kita. Alamak, kan kita jaga kita kan. Apa sibuk sangat. Pun semua sihat aja pun. Lu sibuk-sibuk sangat buat apa. Kalau saya lah, saya kata gitulah. Tapi kalau tak sembahyang, maksudnya kau ada masalah. Kau ada masalah. Kalau tak boleh pergi mengaji, ada masalah sebenarnya. Tak kenal Allah Ta'ala, ada masalah. Tak kenal Rasulullah, ada masalah. Tak ada pun ada faham bahawasanya hidup di sini sementara, di balik di sana tu, itulah yang kekal abadi selama-lamanya. Ada masalah. Tak ada pun duk sibuk situ. Masalah ni memang masalah besar. Jadi saya nak sebut tu situlah, bukan bermakna bila sebut kata rukun Islam ni bukan bermakna rukun, maksudnya boleh dipandang enteng gitulah, siapa dia ajar gitu, bukan macam tu. Yang ni atas kita bicara takrif, nak tengok orang ni duduk dalam Islam lagi ke tak Islam ke. Atau istilahnya khasnya kita ni yang orang yang dah Islam sebab mak ayah kita, istilahnya status quo kita sebagai orang Islam tu semua ni adalah diperhati. Sekalipun tak semayang, sekalipun dengan apa isu yang lani musim-musim Covid ni, ramai orang bunuh diri. Sampai terpaksa kipas bendera putih lah apa macam tu kan. Orang cadang untuk mengelakkan daripada tekanan hidup macam tu, dengan sebab tu dia bunuh diri kan.
Itu pun salah satu sebab je. Mungkin dari sebab kewangan apa, dia bunuh diri. Macam-macam hal lagi. Bunuh diri ni bukan masalah tak makan minum aja. Macam hal besar sekali tak kena Allah Ta'ala. Dosa besar memang dosa besar. Besar dosa. Tapi dalam masa dosa besar tu, antara bunuh diri dosa besar tambah lagi tak kenal Allah Ta'ala, tak pergi ngaji tauhid, tak faham asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu lagi besar dosa. Bahkan bukan saja besar, boleh jadi kufur. Tu masalah tu. Apatah lagi kalau macam orang bunuh diri itu, dia kata inilah jalan penyelesaian, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun aku. Dia mengharap keampunan dengan kaedah bunuh diri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan lepaskan aku daripada azab akhirat dengan aku bunuh diri ni, supaya aku lepas tension aku. Ya Allah, ampunkanlah aku. Gedebung. Senang benar itu lah. Istilahnya apa? Dia macam melawak sikit apa? Nak minta keampunan Allah Ta'ala, tapi buat perkara yang Allah Ta'ala murka. Maka kelakar tu kan. Tak kena tu. Tak kena. Sembahyang tarawih 5 minit, tapi nak minta fadilat dapat sebulan Ramadan. Tak faham sudah saya sebut apa ni. Kerja 5 minit nak dapat gaji macam Perdana Menteri. Mana mahu? Boleh. Kerja curi tulang, tapi nak makan semua binatang ada tulang tak? Ada tulang. Nak mandi bersih, tapi mandi kebau. Mandi kebau. Ni kebau faham? Peribahasa tu jangan tak faham sudah lah. Apa mandi kebau? Tak faham? Mandi cincin poncai lah. Itu kan? Mandi kebau. Mandi kebau tapi nak badan wangi. Oh, mana mau ya? Ini siapa? Nak dapat keampunan Allah Ta'ala tapi bunuh diri. Oh, mana boleh? Nak jadi Muslim tapi tak sembahyang. Nak jadi Muslim tapi tak mengaji. Nak jadi Muslim tak kenal ilahi. Nak jadi Muslim tak kenal pada Nabi. Apa ni? Kacau sikit lah. Jadi ada benda yang kita kena tertipu dan diperbodohkan lah kat situ kan. Ni nak jadi Muslim, ikut perintah Allah Ta'ala, dia tak peduli. Tapi kalau arahan-arahan daripada pemerintah, taat gila punya. Astagfirullah. Yang tu yang kena perhati tu. Jadi khas atas kita bicara ni, tu dia kata di atas takrif apa definisi kita belajar masalah Islam ni umumnya dengan apa telah kita belajar dari sisi definisi untuk kekalkan status quo sebagai Islam ni tak mana? Mestilah mengaku dengan lidah apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW, khasnya perkara yang dipanggil syai' maklum fid din bin darurah. Tu kan hafal sajalah. Saya sebut banyak kali lah tu. Jadi di atas dia mengaku dengan lidah, tak buat tu macam mana? Tu dia kata ada pun dia nak bezakan antara mengaku dengan buat. Ada pun mengaku, mahu, menerima, mengiktiraf, mengiyakan, memuliakan rukun-rukun Islam. Innalillah. Tak, semua tak ada. Internet je ada. Tu ada lah tu. Alhamdulillah. Kalau tak mengaji jadi gelap gitu. Memang gelap lah. Teraba-raba. Tu yang Quran sebut misalnya mana? Orang yang bila tak faham agama ni, orang Ta'ala kata apa? Tambah yang munafik-munafik ni, yakadul barqu ay yakhtafu absarahum. Betul ya? Yakadul barqu tak ada anak. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adaa lahum masyaw fi wa idza azlama alaihim qamu. Cerita apa ni? Orang tak reti agama ni, dia buta ni. Dia takkan boleh tunjuk jalan kepada orang celik, orang mengaji. Dia teraba-raba. Bila datang kilat, yakadul barqu kullama adaa lahum masyaufi. Bila datang kilat,
Ni gelap ni. Hujan lebat. Kilat. Nampak sekejap. Orang nampak ada jalan. Sallu fi buyutikum. Ada hadis Nabi. Dalam ketika ribut macam ni. Betul tak kita cakap lah? Diam. Saya nampak satu jalan pula, saya apa ni? Pernah berlaku wabak Sayyidina Umar. Orang nampak jalan, betul diam sunyi. Bila masa kilat baru nampak jalan, dia tak nampak jalan sentiasa. Bahkan mereka entah apa-apa jalan yang bukan jalan yang dalam syariat yang Allah Ta'ala perintahkan. Wa idza azlama alaihim qamu. Bila gelap macam mana? Nampak jalan. Mereka tak apa-apa jalan yang tak pernah disyariatkan pada kita untuk kita ikut jalan tu. Jalan yang memang dah ditunjuk oleh Allah Ta'ala, Rasul, para ulama kita. Nak balik macam mana kalau ada apa-apa masalah? Tak pandang je. Tak dipandang je dia. Tak dihirau je cakap kita. Sikitlah dah bunyi gelap tu pun macam tu lah bunyi kan. Jadi asal kita bicara ni sepatutnya nak mengaku dengan segala yang Allah Ta'ala syariat kan, khasnya atas nama rukun Islam ni, kata dia mengaku ni apa dia teman mana, sembahyang, puasa, zakat, haji, semua ni dia panggil wajib usuli. Tahu mana wajib usuli ni? Mengaku dan menerima. Dia iqraru bil lisan bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperakui dengan lidah dengan apa saja yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kalau tengok dalam hadis pernah ada dalam hadis Rasulullah sebut, kata dia al imanu iqrarun bil lisan, al iman maksudnya wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Ada seumpama itu. Kama qala. Untuk nama iman sempurna betul-betul ni taman macam mana? Boleh ada iman ni apa? Dia mesti ada 3 faktor yang disebut isyarat daripada hadis Nabi SAW tu. Apa dia? Lisan, ikrar bil lisan. Ni Islam. Nanti jumpa dalam bab Islam. Apa dia? Wa tasdiqun bil qalbi. Hati mesti menerima dia. Baru nak nama iman tu. Lepas tu bila hati dah menerima, mulut dah mengaku, nak buat apa? Mestilah istilahnya apa? Realisasikan dia dengan perbuatan. Itu yang amalun bil arkan. Ada kombinasi mulut, hati, laksana. InsyaAllah betul, sahih, zahir batin. Zahir batin. Jadi atas kita bicara ni bab Islam dengan definisi apa telah kita bicara, dia adalah yang bab pertama Rasulullah isyarat untuk sempurnakan iman. Takrif iman tu apa dia? Mesti ikrarun bil lisan. Mengaku dengan lidah. Mengaku apa? Ikrar bil lisan ni dengan bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khasnya benda-benda yang dipanggil syai' ma'lum fid din bid-darurah. Dan dia adalah wajib usuli. Maksudnya dengan apa telah kita bicara wajib usuli, siapa yang mengaku dapat iman, pahala. Siapa yang ingkar, kafir. Nauzubillah. Mengingkarkan rukun-rukun Islam ni benda salah besar. Nanti yang kalau saya sebut tadi, kalau contoh orang tak sembahyang, bila kita dapat saksi apa negara pula negara Islam laksanakan hukum-hukum Islam tu, ada saksi menunjukkan kata dia tak sembahyang, bawa pengadilan, suruh dia sembahyang, taubat tak mau. Bila tanya sembahyang wajib tak? Wajib. Tapi suruh dia sembahyang, dia tak mau sampai sudah. Walaupun dia ancam bunuh, kata dia bunuh-bunuhlah. Saya tak mau sembahyang. Dari isi hukum masih Islam. Masih Islam. Pasal apa tu? Pasal dia masih lagi mengaku wajibnya sembahyang tu. Tapi bila dia kata aku tak mau sembahyang, macam apa? Sembahyang ni kau jadi wajib. Sembahyang pun duk kena COVID juga, kata dia. Dia pelekeh-lekeh dan diperolok-olok kan. Hukum-hukum Islam tu macam mana? Murtad terus masa tu. Kau cakap macam ni, engkau dah pelekeh hukum Islam. Engkau dah pelekeh kan orang sembahyang, seolah-olah dengan sembahyang ni kalau kena COVID, seolah-olah sembahyang ni tak memberikan apa faedah. Kadang-kadang kau pelekeh pula. Dengan sembahyang pun boleh kena COVID. Kau cakap baik-baik. Boleh murtad cakap macam ni. Murtad pun murtad dah. Hak ni bunuh
Suruh taubat, tarik balik, dia tak mau balik, degil, bunuh. Bunuh tu bukan atas hudud tinggal sembahyang, tapi kafir, murtad. Tak boleh tanam perkembangan Islam. Bahkan dari sisi hukum boleh cincang, bawa pergi kat zoo, bagi binatang makan. Bagi pulau sawa ke, tapi patung kepala dia lah, pancung kepala, bagi pulau sawa telan. Tak wajib ke bumi dengan dia. Maksudnya boleh bagi penghinaan dia sampai macam tu. Tapi jangan hidup lampau kat rimau kerja dengan dia. Itu tak boleh. Bunuh cara macam tu salah. Nak cerita tentang mana ni? Yang kata dia wajib usuli. Mengaku wajib adalah usuli. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bila Rasulullah wafat, antara peristiwa yang berlaku, ada golongan yang di kalangan orang Islam ni yang mengingkarkan wajib zakat. Kata dia bila Rasulullah ada kena bagi zakat, Rasulullah tak ada, tak wajib keluar zakat dah. Tak wajib keluar zakat dah tu. Tak pernah berlaku zaman Rasulullah perkara macam tu. Sayyidina Abu Bakar bila tengok ada kes macam tu, dengan apa yang Allah Ta'ala telah faham dengan pada dia, dengan apa yang macam kita duk bincang ni, itu yang ulama susun satu-satu tu, pasal mereka ambil semua perjalanan para sahabat apa macam mana nak faham hukum Islam ni, pasal tak mengaku wajib dah zakat tu. Macam mana? Dia kata apa? Boleh perang buat ni. Dan perang ni yang mati tu apa? Murtad. Pasal apa murtad? Jawab. Mengingkarkan wajib zakat walaupun sembahyang, walaupun puasa, walaupun pergi haji. Walaupun satu perkara je dia ingkar. Apa dia? Zakat. Dia kata Rasulullah hidup bayar zakat, Rasulullah wafat tak ada zakat dah, nak kena bayar. Mengingkarkan hukum Islam, murtad. Suruh tarik balik, tak nak. Boleh perang, mati tanam, tak boleh tanam kepada Islam. Yang ni yang kita belajar dalam bab-bab tauhid. Benda-benda sepadan-sepadan boleh jadi murtad ni. Bukan kita nak memurtadkan orang. Ni sebab pemerintah, dia memang kena ambil perhatian ni sungguh-sungguh, dan dia sebagai orang yang menceritakan hukum dan dia boleh laksana. Memang dia boleh laksana apa dia nak laksana tak? Tapi mestilah kaedah dia, atas kata dia pemerintah Islam, dia pula orang Islam, tentulah nak dijunjung ni adalah perintah Allah Ta'ala. Jadi dia kena laksana. Jadi kita yang tak boleh ada apa-apa kuasa ni, kita tolong khabar je lah. Mana yang sepatutnya jadi murtad, janganlah pergi buat. Mana yang benda salah, benda tak betul dalam perjalanan syariat, kita boleh ikhbarul hukmi, kita boleh khabar. Kita cakap ni pun bukan boleh buat apa-apa. Ni sebab kita tak boleh buat apa. Jangan. Dia kalau dia main tangkap, dia tunggu tepi lah. Kan? Piung, tak tahu lampu biru je datang lagi. Air ni bunyi ni. Lagi bagi salam mesra ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pondok Manggul Batu ya. Ini Ustaz ni, Ustaz Rozani ya. Kami nak minta maaf lah. Siapa? Kami jalankan tugas. Dia boleh buat. Siapa? Ada kuasa. Judi dia boleh bagi lesen. Arak dia boleh bagi lesen. Siapa? Dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Vaksin dia boleh panggil masa main masjid. Masjid dia tak pergi datang melainkan 12 orang. Mai 13 orang. Habis semua kena dengan masjid di compound 10,000. Dia ada kuasa. Kita ada kuasa apa? Tapi nak khabar yang ni adalah wajib usuli. Walaupun dengan mengakluk, engkau boleh laksana apa kau nak laksana, tapi kalau kau mampu, aku tak tahulah apa nak kata. Kita tolong khabar lah. Tolong khabar lah. Kasut sikit bahasa ni. Nak cerita apa? Ya. Itu lah. Tolong khabar lah. Saya pernah ada orang kata saya tak pernah dengar Tok Guru Ustaz ni, Patih, arwah Patih lah misalnya. Ngajar macam ni. Kau tak duduk pondok, mana kau tahu dia ngajar apa? Aku duduk pondok siang malam mengadap dia. Tahu dia ngajar apa? Dia mengadap seminggu sekali. Ngaji pun kat masjid. Ngaji pun antara maghrib dengan isyak. Memang almarhum Tok Guru tu kejap je dia ngajar. Azan isyak 5 minit berhenti. Tak payah tunggu SOP, orang bagi SOP, dia berhenti punya. Masuk azan, wallahu a'lam. Ketik. Dia kata tak pernah dengar Tok Guru. Kau duduk dengan dia tak sampai sejam, kau dengar apa dia mengajar. Gadap dengan dia, mengaji 14 kitab, 15 kitab sehari, tengok dia kata apa. Jumpa sebi-sebi dalam kitab, tengok dia kata apa. Macam mana dia punya pegangan, macam mana dia punya huraian. Hatta kalau bab mengaji ni, jangan kata orang luar-luar.
kasar sikit nak sebut kan. Anak-anak dia pun bukan duduk ngaji. Anak-anak dia ngaji kat luar, bukan ngaji kat dia. Kita yang menghadap dengan dia. Satu kadang-kadang kata, yang ni bukan pendapat daripada kami pondok. Masa saya kenal hulu lah kan. Ni pendapat persendirian saya punya. Ini pendapat individu dia. Dia tu saya lah kan. Bukan pendapat pondok. Memanglah. Engkau bukan duduk ngaji dengan dia. Kasar sikit kan. Kau bukan ngaji dengan dia. Aku ngaji dengan ayah kau. Kau bukan ngaji dengan ayah kau. Walaupun nisbah titih dan keturunan, kau ada keturunan dengan dia. Buat keluar isu tu mana ni? Cerita macam tu sikit lah, pasal ada orang kata macam tu kan. Kata dia, ustaz ni lain, punya pondok. Nisbah kuasa, memanglah Tok Guru meninggal, takkan kita nak pergi buat ambil alih kuasa. Siapa kita? Memang tak ada pun kedik-kedik nak ambil alih kuasa apa. Tapi tak semestinya apa yang kau faham tu ialah fahaman macam mana almarhum ayah dia. Kita mengaji, kita yang anak murid yang menyambung lidah Tok Guru dulu. Kita yang duk mengajar apa yang dia zaman dia duk mengajar dulu. Kita bantu mengajar. Dia perintahkan kita mengajar. Dia suruh kita mengajar. Dia yang suruh kita ceramah. Dia. Sikit isu tu. Jadi mengiktiraf apa saja yang dibawa datang oleh Nabi ini, khasnya benda syai' ma'lum fid din bidururah ni adalah wajib usuli. Dan mengerja semayang, zakat, puasa, haji ni dengan bahasa lain rukun-rukun Islam ni, dengan perbuatan rukun-rukun Islam itu dipanggil wajib furu'i. Takrif kita tengok balik lah. Ni yang kata mengaji kena ingat pelajaran lama. Apa maksud wajib furu'i? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Ni mah tinggal semayang berdosa. Bukan tinggal semayang jadi kafir. Tak. Salah. Tak bayar zakat berdosa, bukan jadi kafir. Tak puasa Ramadan, tak jadi kafir. Bukanlah pula nak menyokong orang tak puasa, bukan macam tu. Jangan salah faham lah kan. Nak letakkan status tu. Macam mana pun kalau orang minta ceramah, tak adalah kita nak ceramah awal-awal nak cerita, tuan-tuan kalau tak sembahyang pun jangan takut, tuan-tuan masih Islam. Selama-lama tuan-tuan masih mengiktiraf sembahyang tu wajib. Takkan mengajar macam tu, awak bengong kan. Kita mengaji macam ni bukan mengaji ceramah tau. Yang ni mengaji bahas ilmu, nak tengok hukum hakam apa, jangan salah bagi hukum. Itulah. Tapi bila panggil ceramah, takkan nak ceramah macam tu kau orang. Ceramah ni kau tengok kumpulan yang tak sembahyang ni macam mana, balun sungguh-sungguh sampai dia taubat, dia menyesal, dia dengar tinggal sembahyang ni, wallahi silap lah aku tinggal sembahyang. Sampai macam tu, sampai dia rasa kalau aku sembahyang ni silap jadi kafir aku. Kita tak cakap pun jadi kafir. Dia punya faham tu, dia punya perasaan tu macam tu. Tapi jangan silap keluar hukum. Tu yang saya kata, antara itu pun saya ada sebut, kalau nak bagi tazkirah ke, bagi tahzir ke, golongan-golongan tak semayang, orang panggil kita ceramah bagi motivasi ke, masalah semayang ke, jangan cerita hukum fiqh ni. Ni hukum fiqh kita bicara ni. Yang ni wajib usuli, wajib furu'i, tak payah cerita kat tu. Kau tak payah cerita kat tu. Dia orang tahu pun tak bermanfaat. Bahkan dia tahu tu tak bermanfaat pada dia. Biar dia tak tahu lagi. Kalau dia tahulah semayang ni sebenarnya tinggal berdosa. Tapi kalau masih mengaku wajib, tak jadi kafir, masih Islam, dia tahu hak tu, dia tak semayang kan? Boleh faham saya cakap apa? Satu, tak bermanfaat ejar ilmu macam ni kat orang awam. Satu, kita mengaji macam ni, mengaji ni tu yang orang khas mengaji pondok baru bahas satu je tu. Kita mengaji pun kita bukan kita nak bagi hukum ke orang, nak bagi tahu apa yang sepatutnya. Tambah kalau orang tanya hukum kat kita, apa hukum kita nak bagi, satu hal pula tu orang tak semayang ni macam mana? Kita kena ada sifat rahmah pada mereka. Apa dia? Sian dia orang ni tak semayang. Macam mana nak bagi dia orang semayang boleh junjung perintah Allah Taala? Carilah dakwah, bagi tahzir, bagi peringatan, ancam kat dia. Itu yang kalau ikut kena ada undang-undang Islam tu. Itu yang macam saya sebut, kalau kata undang-undang Islam lah, tahan aja, bukan tanya vaksin tak vaksin, dah 2 kali 2 belum. Bukan tanya satu. Subuh semayang. Bini kau semayang. Tanya satu-satu. Ngucap tengok. Dia kata, ngucap tengok. Tu lah kita lain. Ngucap. Baca tahiyat tengok. Baca hak fardu-fardu tu kan. Kalau ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Tak usah bagi keluar daerah pun. Masuk. Ya. Saya kata, patutnya macam tu. Yang tu baru buat kena buat kekuasaan. Yang tu suruh rela semua jaga tepi jalan tu. Bagi rela tu dulu. Asyhadu bagi betul. Saja saya sebut bahasa-bahasa gitu kan.
Ada macam tu kan? Tak ada pun. Tu yang kata, sejauh mana penghayatan Islam yang ada tu? Jauh lah. Habis tu bila kita cakap bahawa agama ni macam demo pula bagus kan? Nak buat agama konon. Itulah saya tak boleh saya sebut macam tu barang saya. Allah. Baik. Jadi mengarjakan rukun Islam ni wajib furu' ni. Satu kalau ada macam kita tengok satu masa dulu memang duk gelai-gelai besar dulu buat hukum-hukum hudud. Dia tak buat tapi memang dia mengiktiraf hukum tu wajib. Dia cuma kata ada halangan pasal masyarakat majmuk lah gini lah. Dia bagilah alasan macam-macam ni tak nak buat tu kan. Di atas dia masih mengiktiraf benda tu adalah betul, bagus. Islam ni memang penyelamat tapi ada halangan pasal tak ada majoriti lah kelepar-kelepar. Alhamdulillah masih Islam. Tapi kalau dia perolok-olok macam pemimpin dia satu masa dulu kan, kita dengar cakap macam mana nak makan sup tangan pergi Kelantan. Oi, ayat ni kalau dia maksud memperolok-olok dan memperlekeh-lekehkan hukum Islam, habis murtad. Tu dulu dia orang bising kat orang tua tu. Kan? Bukan masalah apa, masalah cara dia cakap tu. Kata dia, hukum Islam ni salah satu kaedah penyelesaian saja. Banyak lagi jalan-jalan penyelesaian untuk menyelesaikan isu-isu masalah mencuri, masalah apa ni. Hukum Islam bukan semestinya satu-satu hukum untuk melaksanakan, untuk menyelesaikan isu masyarakat. Ui. Maksudnya apa akidah dia dalam Islam? Habis-habis baik akhir-akhir ni bertaubat konon, baca buku, nampak semayang, ambil video tengah semayang, tengah berdoa. Macam geng-geng yang itulah Covid ni duk makan Maggi kan, ambil gambar sekejap. Itulah dia punya bandingan tu kan. Tak payahlah berlakon-berlakon macam tu. Benda yang orang kata isi perut, hati perut ni, apa yang duduk dalam hati perut tu dia akan keluar. Itu rasanya. Iblis pun walaupun dia guru bagi malaikat, bila orang Ta'ala bagi jadi Nabi Adam macam mana? Perintah datang je, usjudu li Adam macam mana? Keluar hati perut dia. Tahu dia sama. Aba wastakbara. Bukan kita kata, Allah cerita. Yang tu dia keluar di mulut kata ana khairu minhu. Hamara bikhtirin hamaran ka bikhtirin abka. Aku lebih baik daripada dia. Aku daripada api. Ni tanah. Nampak dia siapa? Tu dia keluar ke mulut. Jadi orang-orang yang memang tak kerti bab agama dia, tengok kau tak payah berlakon lah. Apa yang kau cakap tu boleh nampak kan apa sebenarnya dalam hati sebenarnya baru kau. Betul eh? Allah. Yang ni yang kita nak kena belajar, nak perbetulkan zahir batin kan. Zahir batin. Memang berlakon dia duduk semayang lah. Kalau semayang lah jemaah, turun jemaah sama je kan. Rokok sama, taat je. Angkat tangan doa je. Hati perut belum tahu. Tambah yang jadi SP tu, sembahyang jemaah sama. Angkat tangan. Kadang duduk sebelah kita je, tapi dia mata lalat. Dan dia tengok apa ustaz tersebut. Ni mata lalat. Langor. Dia kira dia cari busuk-busuk. Dia bukan dengar apa kita duk cerita hurai apa sepatutnya kena tanggungjawab. Dia bukan cerita tu. Dia bukan mata lebah. Sikit asal nak bercara ialah itu yang dia nak tunjukkan perbezaan antara mengaku di mulut dengan buat dengan perbuatan. Kalau dengan mulut tak boleh mengaku ni, maksudnya memang tak ada apa-apa dalam hati dan perasaan. Satu masalah kalau ada isu-isu macam ni, apa dia? Ada orang ni taat main masjid, semayang, pakai jubah, pakai sorban, tapi bila tanya dengan dia perkara-perkara Islam yang duk berlaku, yang dia duk buat tu, yang dia taat ni. Tapi bila tanya kat dia tak ada akidah dengan apa benda dia buat tu. Masalah tu. Walaupun dalam keadaan taat, nampak zahir taat. Kalau tanyalah misalnya, ada pakcik tua-tua misalnya, mari, sorry ya, ada pakcik tua-tua minta, umur banyak-banyak ni, sorry ya, tak kira marah pula dia. Buat misal, mari masjid, kita tengok, rajin pakcik ni main masjid. Rajin, setiap waktu, 10 minit sebelum azan, marilah. Tok Bilal tak ada, dia tak payah gaji pun, kata dia, tak apalah, aku azan. Lepas-lepas semayang, kita duduk rapat, sembang.
Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapa? Selalu tak panggil sembang pun. Tak adalah. Tengok pakcik ni rajin main masjid. Saya pun nak datang 10 minit awal walaupun jadi imam tak boleh buat macam pakcik ni. Pakcik ni rajin sembahyang. Alhamdulillah. Untuk ngapa kata dia? Pakcik jadi rajin ni pasal apa? Memang sembahyang ni wajib ke pakcik? Tanya sikit kan. Pakcik rajin ni pasal apa? Pakcik rajin ni dah tua kata dia. Nak makan pun banyak semua kena pantang kata dia. Tengok makcik kau pun tak lalu dah kata dia. Duit ada pun semua tak boleh dah. Satu main masjid. Kalau jadi model pula, jadi model melompat balik katanya. Betul sembahyang dah pakcik? Nak sembahyang apa lagi katanya. Walaupun duk taat. Walaupun tok imam pun tak boleh datang awal macam dia. Wah, ya. Pasal apa? Dia taat bukan dia atas pasal iman ni dengan Allah Ta'ala. Tauhid dengan Allah Ta'ala. Jadi faham isu apa ni? Maksudnya dia taat tu bukan di atas, memang dia arif dengan Allah Ta'ala. Dia mengaku hak ni wajib, yang ni satu ketaatan yang kena ada pada dia. Dengan dia semayang ni ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Di luar semayang pun dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Dia bukan semayang macam tu. Dia bukan hidup macam tu. Hidup ni tak apa-apa lah. Jadi dia hidup ni is, apa istilahnya, is only a ceremony only. Ceremony lah. Waktu tu yang dah tua kata dia nak buat apa lagi, dah tua main masjid lah. Munjung-munjung oleh mati kata dia dalam perjalanan ke masjid. Untuk nak tanya pakcik sikit saja kan, saya nak timbulkan isu adakah dia berpegang nisbah wajib tak wajib tu. Kita main timbul isu sikit. Pakcik, kalau ada orang kata semayang ni tak wajib, ikut individu lah nak semayang ke tak semayang, dia kata tak wajib. Pada pandangan pakcik lah, ikut dia lah dia nak cakap apa pun kata dia. Kita nak semayang, jangan ganggu orang. Kalau dia nak kata semayang tu tak wajib pun, itu hak dia. Dia ada hak kebebasan untuk bercakap. Agak-agak macam mana? Okey tak? Murtad lah tu tak? Ngapa? Murtad? Ngapa? Dia menafikan kewajipan semayang, bahkan dia mengiktiraf pula ikut dia lah nak kata apa pun. Jadi pakcik semayang ni wajib tak wajib? Tapi dah tua semayang lah katanya. Bahaya tu mana? Bahaya tak mana? Saya selalu sebut macam ni, bengong itu bahaya, jahil itu bahaya. Bahkan ada hadis Rasulullah sebut kata dia, kadal faqru an yakfura an yukaffira an yakuna kufran. Ada lafaz-lafaz tu ada tak berapa pasti tu, kena semak hadis lah. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Fakir ni hampir-hampir sifat fakir ni dia boleh bawa pada kafir. Fakir boleh jadi kafir tau. Fakir boleh bunuh diri satu fakir boleh jadi kafir. Jahil boleh jadi kafir tau. Kenapa fakir boleh jadi kafir? Misalnya katalah dia fakir, makan tak ada, dia mencuri. Contoh, bila dia mencuri macam mana? Ni rezeki aku hari ni, Allah Ta'ala yang izinkan aku boleh mencuri hari ni. Macam menghalalkan perbuatan curi dia tu, mati kafir. Mencuri berdosa, menghalalkan, bahkan mengiktiraf pula Allah telah izinkan. Izin dengan mana? Mencuri ni Allah Ta'ala redha. Izin dengan mana? Redha buat benda-benda yang salah dalam syariat. Dia faham Allah Ta'ala redha, sedangkan mencuri ni salah dalam bab agama. Dia kata halal atas aku, inilah rezeki aku ini, yang inilah Allah Ta'ala izin untuk aku mencuri hari ini. Dia faham izin tu Allah Ta'ala restu. Macam mana? Tu sebab fakir tu boleh jadi kafir. Tak mana kafir tu? Menghalalkan perbuatan curi dia tu. Itulah fakir boleh bunuh diri haram berdosa. Tapi dengan sebab bodoh tu boleh jadi kafir. Tak mana? Dia kata jalan penjelasannya yang baik aku bunuh diri, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan aku. Bahaya. Tu kata bodoh tu bahaya. Walaupun tengok pergi ulang-ulang masjid. Satu tak usah ambil lah cerita, tunjuk semayang konon duk berdoa. Tak tahu hati perut macam mana, akidah macam mana. Tengok zahir taat.
Walaupun pergi Mekah banyak kali, boleh masuk dalam Kaabah, kita nak pegang Kaabah susah. Punyalah ramai rebut-rebut tu. Sampai yang tak payahlah, jauh hatilah kita siapa daripada rebut tu, tak payahlah aku duduk di tempat mana yang ada peluang, kalau dapatlah. Lagipun kesungguhan sebenarnya bukan situ, hati tu, tawajuh ke Allah Taala tu, waktu besarnya doa tu, pengiktirafan kita, mengakulah kita dhaif, kita fakir ni, nak ada pun minta lah dengan Allah Taala, buat je sabab. Kerana tak payah buat sabab, tengok di pelawa duduk di depan Kaabah ke apa ke kan, contoh apa saya nak sebut, bukan itu keutamaan. Yang ni boleh masuk Kaabah sekalipun, belum tentu dah dapat satu rahmat besar, boleh dapat iman, belum tentu. Dia kena belajar, dia kena faham ni tahu mana tu, mula dia dengan ilmu mesti arif dengan Allah Taala, la ilaha illallah, Allah ilah. Makhluk ni makhluk fakir ila Allah, mesti ilmu tu mesti betul. Sebab kita bicara ni hukum Islam macam mana, mesti wajib mengiktiraf apa-apa perkara yang didatang oleh Nabi SAW. Yang wajib adalah wajib, yang besar adalah benda besar. Mulut mesti mengaku, sebut, memperakukan dia. Bahkan kalau tak buat sekalipun, memang merasai apa perintah Allah Ta'ala tu, memang wajib, memang perintah Allah Ta'ala ni di hati, walaupun tak boleh buat. Macam mana? Memang sentiasa duk kutuk diri, aku ni memang banyak salah, aku nafsu aku memang jahat, aku ni memang buruk, dah dapat bala pun memang duk derhaka lagi, aku ni apa nak jadi tu. Memang dia kutuk langsung diri dia, mati. Ada iman sama dia, ada iman. Lepas tu kadang-kadang orang-orang jahat macam tu, kadang tengok dia lagi baik daripada orang yang baik. Dengar elok, lihat tu, bukan nak suruh buat jahat, tapi nak kata kadang-kadang orang yang kita sangka jahat tu sebenarnya dia lagi layak untuk masuk syurga daripada orang yang baik-baik, yang nampak zahir baik. Tuan-tuan, saya tak tahu, saya punya pengalaman jumpa ni, Allah Akbar. Itu saya cerita, ada tongkat kan, saya cerita saya pergi kari. Itulah masa tu PKP boleh berniaga lagi. Orang tu biasa berniaga berkahari, kena sembahyang apa pun tidak kan. Dia pun mengaku dah siap kan. Dia nampak saya, dia kenal saya bukan kenal dengan orang. Tambah online jadi orang kenal, kita tak kenal siapa pun. Apa nak cerita ni. Dia lalu kata, "Oh Ustaz." Kita pun berumur, tengok ada dah putih-putih janggut apa kan. Dia ada tunggai tongkat apa tu. Kata dia, "Ustaz, ni ada tongkat ni. Ustaz pilih mana satu yang Ustaz suka." Rumah saya memang ada tongkat. Kat sini pun yang saya dah transaksi main sini ada 8 dengan apa tongkat saya. Hari tu peganglah Ustaz tongkat. Nanti dia pun, saya buat macam tahu apa nak tu, dia ambil satu tongkat ni, tongkat ni mahal ni kata dia, yang boleh kepak tu. Tu yang boleh hakim ni tu, yang boleh ada injut-injut tu, yang tu yang duduk tepi tu. Apa saya nak cerita ni, dia ambil ni, kata dia, "Ustaz, saya ni amal tak banyak Ustaz, teruk Ustaz, saya minta Ustaz doa saya bagi ni, mudah-mudahan Ustaz tolong doa untuk saya jadi baik pun jadilah," kata dia. Sayu saya dengar. Kita pun bukan baik mana, tapi nak kata apa, dia punya jiwa tu, harapan dia untuk dia nak jadi baik. Saya nak jadi baik Ustaz, tapi tak tahulah macam-macam hal ni, Ustaz tolong doa saya memang nak jadi baik, kata dia. Saya dengar tu, Masya Allah, bagusnya iman dia nak jadi baik tu. Dan dia ada akidah dengan orang yang dia tengok pakaian baik-baik, mungkin dia kenal lah, kita pernah ngajar apa kan. Dia ada doa, ada akidah dengan orang, pada dia nampak yang ni orang ni baik. Berbanding dengan orang-orang yang kita tengok kadang nampak rupa baik-baik ni, sorry sikit lah sebut itu kan, macam kita lah senang, kita ni duk pergi masjid apa dah, duk nampak semua orang jahat, kacau tu. Bahkan nampak akulah paling baik, kacau tu. Yang tu yang kita kena ngaji dan jumpa tok guru bahagian batin ni, dia suluh kita, londeh kita tu yang orang minum arak, dia memang tahu dia minum arak, dia memang tahu dia bersalah minum arak, dia memang nak taubat dia minum arak, tapi dia tak boleh lawan lagi nafsu dia, duk haloba lagi, seronok lagi, lazat lagi duk minum arak tu, dan dia memang nak jadi baik. Tu yang cerita dua beradik tu kan, abang dengan adik duduk serumah, abang duduk atas duduk buat ibadat, adik duduk bawah duduk buat maksiat. Macam mana? Adik ni memang duduk buat maksiat, tapi duduk teringat abang dia duduk atas tu. Apa dia? "Abang aku ni ahli syurga lah," kata dia. "Aku ni duduk berpoya-poya dengan minum arak apa, dengan betina lah apa. Waktu hari
terdetik hati dia nak join abang dia. Tinggal apa semua apa benda dia duk poya-poya tu, memang hati duk memang nak buat baik, duk teringat abang dia kat atas. Jalan naik tangga. Di sebaliknya abang dia duk atas tu memang duk puasa, sembahyang, duk zikir ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Taatlah baca Quran gelebuk-gelebuk. Tapi duk kena kecoh dengan syaitan. Apa dia? Ngoda lagi kau ni. Buang masa je. Kau tengok adik kau. Pas sorang. Umur kau panjang lagi, kau telah sia-siakan hidup kau, ambil nikmat atas dunia ni. Rupanya dalam jiwa berkobar-kobar macam mana? Nak join adik dia di bawah. Dalam detik yang sama tu Allah Ta'ala bagi hidayat adik dia. Allah Ta'ala bagi detik abang dia untuk turun pergi join adik dia. Ini tembung. Yang ni naik, ini turun. Tergeleceh ke mana? Himpap adik, dua-dua mati. Berebut malaikat berebut, agak-agak berebut macam mana? Itu cerita tu, masyhur tu, cerita-cerita dalam kitab-kitab kita belajar ilmu-ilmu tasawuf, ilmu tauhid, dalam hadis pun ada riwayat kisah tu. Berebut malaikat rahmat nak bawa siapa? Nak bawa abang dia ni, ya Allah, orang taat. Malaikat azab nak bawa dah, berebut, bahkan berebut antara malaikat azab dengan malaikat rahmat ni, nak bawa pergi mana ni. Itu keputusan macam mana? Yang tu satu cerita lah. Tapi kalau ikut keputusan, tengok tak mana? Su'ul khatimah dia. Yang ni walaupun duk taat, ujung ni macam mana? Turun nak join buat jahat. Tapi jadi kufur tu dak lah. Tapi ujung ni buat jahat. Yang ni ujung buat baik, nak tobat. Dan dah berjalan dah untuk tobat. Yang ni dah berjalan untuk buat jahat. Al-umur bi khawatimiha. Setiap urusan dengan penghujung dia. Tu takut kita dengan pasal macam tu. Takut satu hal. Lepas tu macam mana nak berjalan buat takut tu? Kena duduk majlis-majlis, kena berada pada tempat-tempat yang boleh bawa kita untuk takwa pada Allah Taala. Itu yang kata ilmu bab nak faham perjalanan iman ni macam mana nak hati tu membenarkan hukum agama Allah Taala walaupun kita tak boleh taat lagi ni. Wajib belajar ni. Masalah ni besar sekali. Itu yang dia kata membenarkan, mengaku di mulut, membenarkan di hati. Yang ni adalah wajib fardu ain usuli. Duk boleh taat zahir tu, yang tu adalah wajib fardu ain furu'i. Ni elok. Bukan kita nak meringankan mana-mana tak, tapi nak kata jadi fikirkanlah. Bahasa tu kena pakai. Betul kan? Ilman suka kata perkataan tu. Memang sedap tu bahasa tu sebenarnya. Kadang syarah panjang pun tak guna kan? Betul kan? Setuju? Dari senyum tu okey. Fikirkan. Memang kena fikir banyak. Kata orang beriman ni orang kena banyak fikir. Kita fikir pun dia dapat. Yang jadi sentot ni apa? Tak fikir. Cucuk hidung lah. Fikirlah sikit. Kalau saya dulu saya kata apa? Buat apalah pergi beli alat suruh tu. Berapa juta dah untuk siapa yang pegang tender ambil alat ni? Siapa kilang mana yang proses pergi buat? Kalau import daripada barang luar, di mana-mana. Kilang mana yang buat elektronik untuk boleh ada pengesahan suhu tu? Ada yang tank, yang ada tiang tu kilang mana buat? Kita bukan dengki orang jadi kaya, tapi saya buat muka itu badan lah kan? Fikirkanlah. Betul buat main sejahtera lah. Siapa buat main sejahtera? Orang Malaysia ke? Orang Malaysia tak ada yang cerdik ke? Yang penat-penat nak mengajar, hantar pergi mengaji multimedia apa, tak ada yang boleh buat software main sejahtera ke? Kenapa upah orang? Saya memang saya tak kerti buat, saya tak duduk bidang tu kan. Tak ada cerdik pandai. Siapa lagi? Macam kalau sebut vaksin ni, tak ada ke cerdik pandai kita, ahli-ahli sains, doktor-doktor kita yang boleh buat. Dia kata bukan macam proses ayam kat belakang rumah Ustaz. Memang aku pun tahu gitu. Tapi takkan tak boleh buat satu makmal apa-apa kan untuk takkan. Jadi cerdik pandai kita ni takkan tak ada daripada dulu duk hantar pergi luar negara, Afrika, Amerika, Rusia pergi naik ISS lah apa, buat kajian. Takkan takat air strawberry picit, betul tiup dengan straw sedut. Oh, this is my favorite drink. Tak faham tu dah. Dia kata apa tu?
Takkan itu aja buat kajian ni. Mana cerdik pandai kita yang lain-lain ni? Sikitlah sebut-sebut ni tu. Khasnya tak sebut ni bab agama. Nak bagi betul tasdik dalam hati ni, orang yang memang betul-betul ada jiwa untuk Allah Ta'ala dan Rasul dan jiwa untuk jadi hidup beragama ni, siapa? Dan orang macam ni memangkah diberi perhatian oleh khasnya orang yang nama pemerintah tu untuk dia tu pemerintah? Kita sendiri, adakah memang kita ni memang haloba nak cari betul-betul belajar? Dah dulu tak ada dalam belajar, ni lah baru nak belajar. Memang betul-betul haloba untuk betul-betul nak belajar, dan kalau dah dapat tahu yang mana hak salah ni, tinggal setinggal-tinggalnya. Yang mana memang kita tahu kita nak buat sungguh-sungguh apa yang nak buat, benda-benda yang baik ni. Ada tak ada tasdik tu, membenarkan tu, mengiyakan tu. Ni sebab hati satu hal, ni mulut macam mana? Kalau tak sama mulut dengan hati, mulut kata nak, tapi hati tak nak, lain aja. Perbuatan pun macam tak nak aja, macam tak suka aje. You tengok, semak tengok. Wajib muhasabah tu, wajib fikirkanlah. Nak sebut itu. Fikirkanlah. Pasal dia sebut tentang masalah mana yang usuli, mana furu'i. Contoh orang tak faham macam ni, dia kena terpedaya dengan tengok perwatakan lemah lembut, cakap baik, cakap warak lemah lembut. Ini sikit babi gila, babi gila lah. Tak ada akhlak langsung. Memang saya memang tak ada akhlak, saya mengaku tapi jangan terkecoh situ. Jangan tertengok dengan peribadi lemah lembut, bagus saja. Kita sangka yang ni lah pewaris Nabi. Jangan. Dengar saya sebut jangan tu. Saya sebut begini lah. Fikirkanlah. Saya tak suruh pula tuan-tuan iktiraf saya, tak ada pula. Fikirkanlah. Tengoklah. Kan? Allah. Baik. Jadi kata dia, mengerja dengan perbuatan rukun Islam ni adalah wajib furu'i. Maka yang dia dah sebut dengan definisi lepas, kerana inilah tiada jadi kafir orang yang tiada pernah sembahyang, walaupun semua hidupnya tak pernah sembahyang sekalipun, Jumaat pun tak pernah pergi, tapi masih Islam dan sebab iman, masih ada iman pada dia, selama dia masih mengaku wajibnya. Tambah kita tangkap dia apa-apa, dia pejabat agama buat ambil tindakan ke, rush ke apa-apa, ni wajib sembahyang. Wajib lah cik. Untuk tak sembahyang siapa? Tak sembahyang ni kami ni mak gian, kata dia. Bila lagi peluang kami nak lepas gian? Masa ni, kata dia. Masa Jumaat ni lah, lari-lari boleh minum lah, ni lah, apalah kena ni. Sembahyang wajib tak? Mana boleh tak wajib. Gila pun nak murtad apa? Dia pun pandai. Okey, alhamdulillah. Dia mengaku wajib tu muncul sejuk hati kita ni. Tak kena sejuk hati pasal dia Islam lagi. Dia taat lagi. Dan dia buat maksiat dalam keadaan dia takut-takut. Dia rasa bersalah. Dan dia mengaku benda tu salah. Tapi kalau dia abah wastakbara kan. Pasal apa tak sembahyang? Ikut saya nak sembahyang tak sembahyang. Saya tangkap awak, tangkaplah. Tengok awak besar sangat. Saya saman awak dalam mahkamah. Tu lain bunyi tu. Berapa PhD dia? Tu lain bunyi tu. Saya YB tau. YB apa? Bagilah huraian YB tu menentang apa? Yang berjanggut ke apa? YB juga. Yang berjanggut. Sikit-sikit usik-usik tu. Astagfirullah. Baik. Jadi selama-lama masih dia mengaku wajib. Lagi ada syarat lagi. Dan menerimanya wajib solat tu. Dia terima, dia iktiraf, dia mengaku wajib, dan tiada diingkarnya, dan tiada buat perkara yang jadi murtad. Na'udzubillah. Itu yang bab murtad. Kita bicara satu risalah khas tu situ. Siapa bab murtad ni? Itu pun saya ada sebut rasanya. Pasal ada orang tanya bab murtad ni, benda-benda yang telah kita bicara bab murtad ni, kalau orang tanya, ada orang dia tak tahu yang ni murtad, yang ni tak tahu dia jadi murtad. Tak tahu dia pakai apa, baju tok sami apa, masuk pergi tokong, pergi buat kat tokong macam ni, duk cakap kata agama Islam ni sama dengan agama lain, semua agama adalah sama. Dia tak tahu benda tu jadi murtad. Murtad tak? Benda yang telah disebut oleh ulama dan telah menyeraikan apa yang nama murtad dan murtad, dia tak ada khilaf, walaupun dia tak tahu benda tu jadi murtad.
Pasal memang benda yang murtad ni dia takkan jadi murtad manakala benda yang telah diijma' oleh ulama baru jadi murtad. Yang jahil ni maksudnya jahil, nak kata buat macam mana? Jahil sejahil-jahilnya sampai dia tak tahu apa benda dalam agama Islam ni. Tak tahu apa. Sampai dia boleh mengatakan Tuhan kita, agama Islam ke apa-apa agama, Tuhan kita adalah sama. Tuhan yang satu. Dia boleh sembah minta mana-mana Tuhan. Semua agama adalah sama, nak pergi ke syurga, nak mengajar manusia buat kebajikan. Oh, maksudnya kau memang bengong, tak kerti apa benda tentang Islam ni apa dia. Tak kenal siapa dia orang Ta'ala, tak kenal apa yang syariat diajar oleh Rasulullah. Na'udzubillah. Baik, di atas kaedah tu, dengar disebut sikit panduan dia beri, dia kata apa? Maka nyata terang-teranglah orang yang berkata, dia kata apa? Ni cakap ajuk dia. Dia kata apa? Jadi kafir orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Adalah. Dia kata, kalau orang tanya apa hukum tinggal sembahyang, siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja jadi kafir kerana ada hadis Nabi SAW. Oh, ada hadis. Macam mana? Dia kata tinggalkan sembahyang dengan sengaja ni jadi kafir. Padahal orang tu dia berkata, orang yang berkata tu dia mengaku dia mazhab Syafi'i. Macam kita lah, macam kita nak bicara kita ni. Satu. Ataupun dia kata dia tak ada bermazhab, mana-mana mazhab. Dia tak ada mazhab. Saya tak ada mazhab. Mazhab saya Quran dan hadis. Pakai hadis ya. Man kafara man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Hadis Nabi riwayat sebut telah ditakhrij oleh Albani. Oh, sebut disebut gini. Walaupun dia kata dia tak ada mazhab ke, dia kata mazhab Syafi'i ke, dia tak ada hadis sekalipun, maka adalah orang yang berkata orang yang tinggal sembahyang ni jadi kafir itu, diorang ni ialah orang yang sesat lagi menyesatkan akan orang lain pula. Pasal apa tu? Pasal dia tak faham usuli dan furu'i. Tak faham rukun Islam pun tak faham. Maksudnya pelajaran rukun Islam ni seolah-olah dia tak pernah belajar. Yang kata rukun dalam bab Islam ni, rukun dengan mana rukun, apa dia yang dipanggil rukun tu, dan apa yang menyebabkannya dikufur tak kufur, apa yang masih kekalkan seseorang tu masih Islam, nisbah buat dengan ikrar tu, yang mana yang usuli, mana furu'i, tak pernah ada pun dia ada kebolehan untuk banding beza dan menilai apa differences between these two things, usuli wa furu'i. Campur orang putih sikit, sorry, lajak sikit tu. Dia tak kerti nak beza, tak kerti banding beza. Satu, kita mengaji ini walaupun kita orang awam, mesti ada kebolehan banding beza, mana yang dipanggil usuli, mana furu'i, mana yang dipanggil ikrar, mengaku dengan lisan apa yang dibawa oleh Nabi, mana yang istilahnya tak menerima, tak mengaku, tak mengiktiraf, apatah lagi memperolok, mempersenda, mempermain-mainkan perkara-perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW, sekalipun benda tu bukan maklum fiddin bidururah, apatah lagi kalau dia ada syai' maklum fiddin bidururah. Na'udzubillah min zalik. Ni adab kita bila sebut benda-benda murtad apa semua sesat menyesatkan ni, minta lindung kita dengan Allah Taala. Na'udzubillah min zalik wal iyazubillah, atau seumpama dia, mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita semua. Antara kaedah doa tu satu hal, kaedah kita nak dapat betul-betul macam mana? Mengaji elok, pergi faham elok, tak faham tanya. Kalau tak reti taubat, mengaji lain. Kalau agak-agak tak apa nak faham, ngaji lama sikit. Itu kot bahasa saya selalu sebut kan. Tak ada lah, fikirkanlah. Sikit guna bahasa-bahasa seumpama tu. Soal apa makna iman, insya-Allah. Bab iman pula. Ada soal. Ya. 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 Pertama kena perasaan, kena faham prinsip rezeki tu. Benda halal pun rezeki, benda haram pun panggil rezeki. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, benda halal pun panggil rezeki, benda haram pun panggil rezeki. Taklah benda haram tak jadi rezeki, benda halal pun jadi rezeki. Tak. Rezeki tak semua halal. Ada rezeki yang haram. Kalau babi, kita tengok boleh termakan babi. Termakan itu hal. Makan, sengaja makan babi. Rezeki kita makan babi hari ni. Memang rezeki, tapi haram. Okey, yang tu kena faham dululah. Jadi jangan duk faham apa saja bila dapat rezeki, kata ni rezeki kita hari ni. Jadi kalau dia mencuri sekalipun, dia mengiktiraf rezeki satu hal dan dia menghalalkan rezeki, sedangkan rezeki itu adalah rezeki haram. Itu masalah. Atas soalan tanya,
Tanya ni barang kita orang curi, kita macam mana? Sudahlah tu. Sudahlah tu hak kita. Memang kita boleh kata tak apa dia ambil di sini. Tapi akhirat esok berjumpa lah, lubang cacing aku cari dia. Yang tu sebab kot aku lepas daripada akhirat esok, daripada kena azab. Contohlah kan. Jadi hutang kat dia. Jadi hutang dia kat aku tu. Esok ada apa-apa, aku kata, ya Allah, dia pernah curi selipar aku cari dia sampai lubang cacing, mudah-mudahan sebab aku dapat kelepasan dia akhirat esok. Contohlah, dia boleh fikir gitu, boleh. Pasal hak dia. Tapi boleh ke macam ni? Dah dia ambil tu, sudahlah tu, rezeki dia, aku halalkan lah. Boleh? Boleh? Pasal tu hak kita. Hak kita. Cuma esok tengok jumpa balik. Macam mana? Ini selipar aku ni. Dah halalkan belum? Kalau dia hantar balik sekalipun, macam mana? Tak boleh pakai lah. Macam apa? Bukan selipar aku dah halalkan pada orang ambil. Tak boleh ambil lah. Kau nak ambil pun jadi lukotoh. Macam apa? Dah jadi barang orang. Yang tu yang kadang-kadang kita tak pergi buat tu satu hal lah, tu mengaji syukur lah. Tapi atas soalan kata, boleh ke yang asal barang kita, dia mencuri, kita halalkan dia? Halalkan apa yang dia ambil tu, yang tu boleh. Jangan halalkan perbuatan dia mencuri. Dia mencuri memang salah. Kalau sabit kesalahan, katakanlah polis tangkap, kita dah halalkan, tapi polis ambil kes, potong tangan misalnya lah, ataupun asal hukum syarak potong tangan lah. Dapat sabit kesalahan, ada orang buat report, kita tuan badan tak ada minta apa-apa pun, katalah gitu kan, ada kes-kes apa kecurian, kita tak minta buat report apa, orang lain tuan report, orang polis dapat tangkap apa, dia tahu sabit kesalahan, memang dia dipotong tangan. Kita tak boleh bagi kemaafan dekat dia untuk dia tak dipotong tangan, pasal potong tangan adalah hukum kilah. Tapi kita boleh bagi kemaafan untuk barang kita tu, kita halalkan. Akhirat dia tak kena tanya dah. Tapi di atas hukum mahkamah dah kena potong tangan, yang tu kita tak boleh ubah. Kita tak boleh ubah. Pasal mahkamah dah sabitkan jatuh hukum. Kalau sebelum jatuh hukum, mahkamah pula refer kat kita, ni dia ambil barang kau macam ni, kita kata macam ni, barang ni saya punya, dia masuk rumah saya tengok muka dia pun kesian dia, memang awak dah tangkap, ada saksi, memang sabit kesalahan, tapi saya tak ambil kes dalam bab ni, lepaskan dia. Saya tak ambil kes. Jadi apa dia ambil tu, saya tak kira dia salah masuk rumah saya, pasal saya halalkan untuk dia ambil. Kita ada hak tu sebelum dia beri keputusan. Ada perbincangan bab tu lah dalam bab jenayat. Tapi di atas soalan kata asal, saya panjangkan sikit ke sana. Boleh ke kita halalkan apa yang dia dah ambil, walaupun asalnya barang kita tu, kita bukan halal pun asal, tapi daripada kita tak halalkan jadi masalah je kat dia, baik halalkan tu, doa pula, ya Allah, dengan sebab dia dapat ni dan aku dah halalkan dia, mudah-mudahan jadi berkat dia ambil ni, dan yang tu sebab untuk dia senang, dan lepas ni dia tak mencuri dah. Boleh doa itu, harus. Itu tak hukum halalkan mencuri, bukan halalkan mencuri, itu halalkan barang kita. Saya jawab soalan. Baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.